Mereka telah dipanggil oleh Ilahi sebelum sempat menyelesaikan pelajaran di sana. Pemergian mereka ke negara asing dirindui keluarga dan kepulangan mereka dinanti. Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Menyambung pelajaran ke luar negara adalah menjadi impian bagi sesetengah pelajar di negara kita bagi mendapat pendidikan dan menjanjikan peluang pekerjaan yang lebih baik. Namun tidak semua dari mereka di kalangan keluarga bawahan atau pertengahan berjaya melakukannya tanpa usaha yang keras. Melainkan pelajar ini dari keluarga kayangan, maka impian ini pastinya akan tertunai dengan mudah dengan bantuan keluarga mereka. Bermula dari belajar keras, mendapatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang, kemudian mencari peluang menempatkan diri di universiti pilihan di luar negara sehinggalah mencari sumber dana untuk menampung pembelajaran di sana sehingga bergelar graduan. Sewaktu meninggalkan tanah air untuk menimba ilmu, mereka adalah antara yang bertuah kerana diberi peluang merasai pengalaman berharga di negara orang dan keluarga tentunya gembira dengan kejayaan mereka. Namun cabaran masih belum berakhir selagi mereka tidak bergelar graduan. Kemudian ketika inilah dugaan melanda apabila pelajar ini tidak dapat meneruskan pelajaran atas perancangan Allah. Mereka telah dipanggil oleh Ilahi sebelum sempat menyelesaikan pelajaran di sana. Pemergian mereka ke negara asing dirindui keluarga dan kepulangan mereka dinanti. Namun apabila tiba takdir yang membawa kabar memilukan, tiada siapa yang mampu menghalang. Semoga mereka ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh serta dijauhkan daripada seksa kubur. Takziah buat keluarga mereka dan semoga beroleh kekuatan menghadapi ujian kehilangan ini. Berikut adalah pelajar-pelajar Malaysia yang telah gugur di perantauan ketika masih menuntut ilmu. Muhammad Fazli Fadilah, Allahyarham Fazli Fadilah, 24 tahun, adalah pelajar Universiti Lim Kok Wing, Cawangan, London yang mengikuti pengajian pengimejan kreatif dan fotografi digital selama 5 bulan di London. Pada 5 Disember 2012, Allahyarham telah pergi berjoging pada paginya dan kembali semula pada pukul 8 pagi sebelum rebah di Dewan Makan. Bagaimanapun Allahyarham pulih dan mengambil secawan kopi lalu keluar semula sebelum rebah untuk kali kedua ketika menghadiri program 4 hari kepimpinan belia Felda di Chingford. Anggota paramedik dan seorang doktor yang tiba kemudian cuba memberikan bantuan perubatan, namun Allahyarham disahkan meninggal dunia pada pukul 8.30 pagi. Jenazah Allahyarham kemudian dikebumikan pada kira-kira 3 petang di tanah perkuburan Islam Felda Papan Timur, Kota Tinggi, Johor pada 14 Disember 2012 selepas dibawa pulang ke tanah air pada kira-kira 6 petang 13 Disember 2012 waktu Malaysia dan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pukul 8 pagi hari pengkebumian. Ahmad Ammar bin Ahmad Azam. Allahyarham Ahmad Ammar, 20 tahun, adalah anak bekas Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM ke-5 Ahmad Azam Abdul Rahman dan Nur Azlina Aziz. Allahyarham ialah seorang aktivis Islam sederhana di Malaysia dan Turki semasa hidupnya. Mengikuti perancangan ibu bapanya, Allahyarham melanjutkan pelajaran di Turki pada tahun 2011. Allahyarham telah menghadiri satu program persediaan di Universiti Ankara sebelum menghadiri Universiti Marmara mempelajari sejarah pada tahun 2012. Pada 2 November 2013, sekitar jam 1.30 petang, selepas mendapat tauliah untuk mengajar Said Nursi Risalah An-Nur dari Yayasan Khairat, Allahyarham dijangka mengajarkannya kepada murid-muridnya di Istanbul. Allahyarham Ammar dilanggar oleh ambulans ketika melintas jalan sewaktu berjalan kaki ke tempat mengajar dan meninggal dunia di tempat kejadian. Pada keesokan harinya, Allahyarham disembahyangkan di Masjid Eyub Sultan dan dikebumikan di perkuburan Eyub yang menempatkan lebih 60 jasad sahabat Nabi, Aulia, Panglima Uthmaniyah dan orang kenamaan di Turki sebagai penghormatan kepada Allahyarham dan atas permintaan bapanya. Allahyarham ialah orang asing pertama yang diberi penghormatan oleh Turki untuk dikebumikan di sana.
Berita kematian Allahyarham dan kisahnya meluas di beberapa negara termasuk Malaysia, Turki dan Kemboja. Beribu-ribu orang menghantar takziah kepada keluarganya termasuk Menteri Luar Turki Ahmet Davutoglu. Selepas kematiannya, keluarganya dengan kerjasama Kumpulan Penyelidikan Peradaban Dunia GPTD membuka halaman Facebook Syahidi Miss Ahmad Amar sebagai tanda ingatan buat Allahyarham. Sumayyah Romli. Allahyarhamah Sumayyah, 21 tahun, adalah pelajar tahun 1 bidang astronomi fizik University College London UCL, tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketika kejadian, Allahyarhamah sedang bercuti di Jordan dan akan mengunjungi tempat bersejarah Islam yang berhubung dengan para nabi bersama rakan-rakannya. Dalam kejadian pada 21 Jun 2013 antara pukul 5 dan 6 petang waktu Jordan, kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki Allahyarhamah dan 4 pelajar Malaysia terbabas dan terjunam ke dalam gaung di jalan antara Petra dan Aqabah, kira-kira 320 km dari Amman, Jordan. Kemalangan itu meragut nyawa Allahyarhamah Sumayyah dan menyebabkan 4 yang lain cedera, iaitu Muhammad Nazirul Mubin Nasruddin, Muhammad Syukri alias Nur Ili Dayana Mazlan atau Mazgelan dan Humaira Ibrahim. Muhammad Nazirul, Humaira dan Muhammad Syukri merupakan pelajar tahun 3 di Universiti Yarmouk, Jordan. Nur Ili Dayana pula pelajar tahun 4 di UCL, tajaan Bank Negara Malaysia. Jenazah Allahyarhamah Sumayyah diterbangkan dari Amman, Jordan kira-kira pukul 2 pagi waktu Jordan dan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 9.15 malam 24 Jun 2013. Jenazah kemudian diterbangkan ke Pulau Pinang dan tiba kira-kira pukul 10.35 malam. Jenazah tiba di rumah keluarganya di Taman Mutiara, Jalan Pipit Lebuh Raya Sultanah Bahiyah kira-kira 12.30 tengah malam sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bukhari di Alustar pada 25 Jun 2013 pukul 2 pagi. Umi Nadiah Filzah Daud. Allahyarhamah Umi Nadiah Filzah, 21 tahun, adalah seorang pelajar Malaysia yang menuntut di Fakulti Pergigian Universiti Iskandariah, telah menghembuskan nafas terakhirnya pada 15 Jun 2014 di unit rawatan rapi Hospital Miri Iskandariah, Mesir akibat kecederaan teruk pada paru-paru. Terdahulu, Allahyarhamah bersama 5 rakannya yang juga penuntut Fakulti Pergigian Universiti Iskandariah telah terlibat dalam kemalangan pada 4 Jun 2014 ketika menaiki sebuah van menuju lapangan terbang Bok El Arab untuk pulang bercuti semester di Malaysia. Van yang dinaiki mereka dikatakan terlanggar sebuah lori sebelum kesemua penuntut berkenaan tercampak di Tasik, Mesir. Susulan itu, semua mangsa dikejarkan ke Hospital Salamah untuk rawatan lanjut. 2 daripada mereka hanya mengalami cedera ringan dan dibenarkan pulang. Jenazah dibawa pulang ke Malaysia atas permintaan ibu bapa Allahyarhamah dan dikebumikan di Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor pada 18 Jun 2014. Fatin Ikmal Iziani Cik Aziz, Hana Azahar dan Al-Najiyatun Nailah Muhammad Syafi'i. Allahyarhamah Fatin Ikmal Iziani, Allahyarhamah Hana dan Allahyarhamah Al-Najiyatun Nailah masing-masing berusia 21 tahun, merupakan pelajar tahun 3 Universiti Muqtah yang terletak 143 km dari selatan Amman di Jordan. Ketiga-tiga mereka terkorban dalam kemalangan di Safawi, utara Amman, Jordan apabila kenderaan yang dipandu dan dinaiki mangsa yang ketika itu dalam perjalanan untuk menghadiri satu program keagamaan dilanggar oleh sebuah kenderaan dari arah bertentangan pada 23 Januari 2016. Kejadian telah mengorbankan 3 pelajar manakala 2 yang lain mengalami kecederaan. Jenazah mereka dibawa pulang ke Malaysia pada jam 1.30 pagi waktu Jordan, iaitu 7.30 pagi waktu Malaysia pada 27 Januari 2016. Mereka tiba di Kuala Lumpur pada jam 4.25 petang pada hari yang sama. Jenazah Fatin Ikmal diterima oleh warisnya di Kuala Lumpur di mana solat jenazah diadakan di Masjid Al-Bukhari, Jalan Hang Tuah. Jenazah kemudian dibawa ke Lenggong, Perak untuk dikebumikan.
Sementara itu, jenazah Hana dan jenazah Al-Najiyatun Nailah dibawa pulang ke Kota Baru dari KLIA dengan pesawat pada jam 6.25 petang 27 Januari 2016. Afiyah Arifin Hiu, Allahyarhamah Afiyah, 23 tahun, adalah seorang pelajar di University of Nantes, Nice, Perancis, terlibat dalam kemalangan ketika bermain ski pada 23 Januari 2016 yang menyebabkannya berada dalam keadaan kritikal. Allahyarhamah meninggal dunia pada hari berikutnya ketika dirawat di Hospital Chu Pasteur di Nice. Ibu mangsa, Latifah Madun, yang ketika itu berada di Perancis selepas mengetahui anaknya kemalangan, mengesahkan bahawa anak perempuannya meninggal pada kira-kira jam 7 malam waktu tempatan pada 24 Januari 2016, iaitu 2 pagi waktu Malaysia. Jenazah dibawa pulang ke Malaysia pada 30 Januari 2016 dan tiba kira-kira jam 5 petang waktu Malaysia. Jenazah dibawa pulang ke rumah keluarga Afiyah di Sunway SPK Damansara. Pada keesokannya, jam 9 pagi, jenazah dibawa ke Masjid Umal Al-Khattab, Bukit Damansara untuk disolatkan dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara. Muhammad Aaron Maseri, Allahyarham Muhammad Aaron, 22 tahun, adalah pelajar tahun akhir University of Middlesex, London. Allahyarham maut selepas dirempuh tren bawah tanah Central Line 25 Januari 2016 pada jam 6.26 petang waktu tempatan ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Jurucakap pengangkutan London berkata Allahyarham masih hidup sejurus dilanggar namun disahkan meninggal dunia oleh pasukan paramedik yang tiba bagi merawatnya. Ibu bapa Allahyarham ketika itu sedang berada di London bagi menghadiri majlis convocation abang Allahyarham. Jenazah Allahyarham tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 3 Februari 2016 jam 7.19 pagi dari London dengan pesawat penerbangan Malaysia MAB. Jenazah kemudian dibawa ke Masjid Sultan Abdul Samad KLIA pada jam 9.45 pagi untuk disembahyangkan dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara, Kuala Lumpur. S. Utaya Kumar, Mendiang Utaya Kumar, 23 tahun, pelajar perubatan tahun ketiga di Melaka Manipal Medical College MMMC di kampus di Manipal, India di bawah tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam. Menurut kenyataan Wisma Putra, Utaya Kumar meninggal dunia ketika motosikal yang ditunggangnya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah bas di Citra Durga kira-kira 600 km sebelah barat Chennai sekitar jam 11 malam pada 28 Januari 2016. Mendiang meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kerajaan Citra Durga. Mayat mendiang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 7.30 pagi pada 31 Januari 2016. Mendiang dibawa ke kediaman ibu bapanya di Bandar Baru Selayang, Kuala Lumpur dan kemudian ke krematorium Ceras untuk sembahyang dan pembakaran mayat. Amirul Ashraf Mat Azhar, Allahyarham Amirul Ashraf, 22 tahun, pelajar tajaan MARA berasal dari Taiping, adalah penuntut tahun akhir ijazah kejuruteraan mekatronik di University Technology of Sydney, Australia. Majlis Amanah Rakyat MARA dalam satu kenyataan berkata maklumat diperolehi daripada pihak berwajib di Australia mengklasifikasikan kes kematian adalah akibat tergelincir dari bangunan. Dalam kejadian itu, Allahyarham dikatakan tergelincir dari aras 23 pangsapuri didiaminya yang terletak kira-kira 5 km dari universiti berkenaan. Jenazah Allahyarham tidak dibawa pulang, sebaliknya dikebumikan di negara berkenaan. Urusan pengebumian diuruskan sepenuhnya oleh Majlis Amanah Rakyat MARA dan pengebumian dilakukan di Australia pada 14 Ogos 2019. Muhammad Hafizuddin Hazrul, Allahyarham Muhammad Hafizuddin, 20 tahun, berada di tahun pertama mengikuti pengajian Islam di Universiti Muhammad V Rabat Maghribi, berasal dari Kampung Bintungan, Rembau, Negeri Sembilan, telah mendapat tajaan dari Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Mains. Allahyarham menghidap leukemia dan disahkan meninggal dunia 10.50 malam di unit rawatan rapi ICU Hospital Sheikh Zayed Maghribi pada 23 November 2019.
Sebelum itu, Allahyarham ditempatkan di unit rawatan rapi ICU Hospital Sheikh Zayed sejak 3 November 2019 selepas disahkan menghidap leukemia. Jenazah Allahyarham tidak dibawa pulang ke Malaysia, sebaliknya dikubumikan di Maghribi. Pada 26 November 2019, jenazah selamat disemadikan di tanah perkuburan Bel Abbas Saleh, Maghribi, kira-kira jam 2 petang waktu tempatan, iaitu 9 malam waktu Malaysia. Nurul Huda Muhammad Shulaudin. Allahyarhamah Nurul Huda, 21 tahun, adalah seorang mahasiswi tahun 3 Kuliah Bahasa Arab Universiti Al-Azhar Kahirah, telah menghembuskan nafas terakhir di Hospital Raba'ah Kahirah, Mesir pada hari Jumaat 27 November 2020 jam 7.27 pagi waktu tempatan, iaitu 1.27 petang waktu Malaysia. Allahyarhamah dilaporkan meninggal dunia akibat sesak nafas semasa dalam tempoh kuarantin pada hari pertama sampai di Mesir sebaik tiba dari Malaysia setelah 6 bulan bercuti di tanah air. Allahyarhamah pulang ke Malaysia untuk bercuti setelah 2 tahun tidak pulang. Jenazah dikebumikan di Jabal Muqattam yang turut menempatkan para ulama termasuk Imam Syafi'i, Muhammad Abdul Baqi dan Imam Waqi. Muhammad Hafiz Abdullah. Allahyarham Muhammad Hafiz, 36 tahun, adalah seorang penuntut di tahun kedua pengajian peringkat PhD di University of Sheffield di bawah tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang merupakan kaki tangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Allahyarham rebah selepas bermain bola sepak, meninggal dunia pada 8 April 2021 di unit rawatan kritikal Northern General Hospital di Sheffield, United Kingdom. Allahyarham menerima rawatan selama 4 hari di unit rawatan kritikal, kemudian tiba-tiba pengsan dan terpaksa menggunakan alat bantuan pernafasan. Difahamkan pasukan perubatan telah menasihati isterinya Nazihah Wati Mohidin berhubung keadaan mangsa sebelum membuat keputusan untuk mematikan alat bantuan pernafasan. Jenazah Allahyarham dibawa pulang oleh kerajaan Malaysia dan tiba pada 13 April 2021 sebelum disembahyangkan di Masjid Negeri Seremban kira-kira pukul 7 malam dan selamat dikebumikan di tanah perkuburan Senawang kira-kira pukul 9.30 malam. Muhammad Ihsan Shah Shaharuddin. Allahyarham Muhammad Ihsan Shah, 24 tahun, adalah seorang pelajar tahun 1 jurusan Pengurusan Perniagaan dan Kewangan di University of Sunderland, United Kingdom. Allahyarham menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 12.20 malam 25 April 2021 di unit rawatan intensif Royal Victoria Infirmary, Newcastle. Allahyarham dimasukkan ke situ dalam keadaan kritikal pada 13 April 2021 selepas terlibat dalam satu kemalangan. Jenazah Allahyarham tidak dibawa pulang ke Malaysia, sebaliknya dikebumikan di United Kingdom. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah meninggalkan kita dan berdoa agar roh mereka dicucuri rahmat Allah. Al-Fatihah.